Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya je kita dipertemukan lagi menerusi lintas langsung rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Belait. Dan seperti yang telah pun dikongsikan sebentar tadi, pada pagi ini kami akan mengongsikan satu segmen wawancara. Namun sebelum itu saya kongsikan dulu satu acara yang akan berlangsung di daerah Belait, di mana majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim di daerah Belait akan diadakan di dua lokasi pada hari ini, iaitu hari Isnin 3 hari bulan Mei di Dewan Persidangan Kuala Belait. Sementara itu ianya akan diadakan lagi pada esok, iaitu Selasa 4 hari bulan Mei di Dewan Serbaguna Pusat Insani Sria. Dan untuk pengetahuan bersama, majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim di daerah Belait ini akan diadakan bermula pada jam 10 pagi. Alhamdulillah, Auda, itu dia satu bahan ataupun satu acara yang berlangsung di sekitar daerah Belait, dan seperti yang telah pun dikongsikan sebentar tadi, kami akan membawakan satu wawancara pada pagi ini, dan bersama saya sekarang ialah Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lini. Apa khabar Ustazah pada pagi ini? Alhamdulillah, didoakan juga para siapa yang ada di sini ni dan di luar sana tu, termasuklah di studio di Sungai Akar juga dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Baik, kita ingin saja terus mengetahui apa sebenarnya mengenai tajuk ya yang dibawakan pada pagi ini, iaitu Zikrullah Al-Quran sebagai penyelamat. Silakan Ustazah. Terima kasih Lini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Alhamdulillah, pada pagi ini saya berpeluanglah untuk bersama RTB di Kuala Belait ni, selalunya di Bandar Pelangi Dunia. Tapi pada hari ini tajuk yang kita ni akan saya kongsikan pada hari ini iaitu Zikrullah Al-Quran sebagai penyelamat. Nah, bila sebut sebagai mukadimah, bila sebut zikrullah ini, ia merupakan sebut dan ingat, ingat dan sebut. Maka siapa yang disebut dan diingatkan di sini ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam gerak-geri kita ni. Kerana tanpa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah setentunya ini kita ni punya kegiatan adalah menjadi kegiatan yang biasa sahaja. Kerana apa yang kita ni ada di dunia ini tidak ada hanya yang lain, matlamat kita ni, tujuan kita ni adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya sudah setentunya apa yang kita ni buat, apa yang kita ni cakapkan, memanglah tidak lain tidak bukan tuju kepada Allah. Okey. Nah, zikrullah ni ya umum, banyak sebenarnya. Apa-apa sahaja kegiatan yang dinamakan kegiatan yang berkaitan dengan zikrullah, itulah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Zikirani tasbih, tahmid, takbir, haukalah dan banyak lagi. Tetapi untuk kalian ni Al-Quran sebagai penyelamat. Apakah Al-Quran ini adalah zikrullah? Sudah setentunya bila membaca Al-Quran, memanglah kita ni akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, dan memanglah kita ni dituntut untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan untuk mendapatkan ganjaran di bulan Ramadan yang luar biasa. Kemudian membaca Al-Quran ini juga adalah selain daripada ia wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mana disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, ia juga merupakan guideline ataupun panduan untuk manusia untuk meneruskan kehidupan. Kerana tanpa ada panduan,
ataupun ada guideline ni, sudah setentunya kehidupan manusia ni akan porak-poranda. Kerana Al-Quran bukanlah setakat wahyu, tetapi ia banyak menunjukkan kepada manusia ini bagaimana kita ni menjalani kehidupan di muka bumi Allah yang maha luas. Al-Quran indah fokus kepada satu perkara. Contohnya bukan hanya menekankan tentang hukum-hukum agama, tetapi dalam Al-Quran juga banyak menyebut, banyak mengajak berbuat kebaikan daripada sudut kekeluargaan, pernikahan, jual beli dan sebagainya. Nah, sudah setentunya manusia ni perlu ada panduan. Maka panduan yang terbaik adalah Al-Quran. Nah, mengapa Al-Quran ini sebagai penyelamat? Okay. Manusia, Allah ciptakan manusia ini disertai dengan sifat lalai. Manusia ini ada sifat lalai, sifat leka. Maka sudah setentunya manusia ini memerlukan nasihat di antara satu dengan yang lain. Daripada awal kita ni lahir sampailah kita ni pun di hujung nyawa kita ni pun tetap juga kita ni memerlukan orang lain. Maksudnya memerlukan orang lain ini perlu kepada nasihat menasihati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Oleh itu Al-Quran ini sebenarnya banyak Al-Quran ini sebenarnya adalah satu cara untuk kita ni kan menyelamatkan diri kita ni ya, kerana hati yang dinilai dalam perbuatan kita ni, pertuturan kita ni yang dinilai oleh Allah Taala ini adalah hati, di mana hati inilah punca seseorang boleh masuk syurga ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau dilihat Al-Quran ini bagaimana yang menyelamatkan, saya boleh bahagikan kepada tiga. Okey. Satu, Al-Quran menyelamatkan kita ni di dunia. Bagaimana menyelamatkan kita ni di dunia ini? Artinya dengan kita ni membaca Al-Quran, dengan menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam jiwa kita ni, dalam hati kita ni, tentulah orang yang beriman ni ataupun orang mukmin ni, bila ia bercakap ia akan berjaga-jaga. Ia akan sampaikan menuturkan perkataan-perkataan yang boleh mengguris hati. Ia akan menuturkan perkataan-perkataan yang berunsurkan vulgar words, yang lucah. Apa? Dalam bila ia berbuat sesuatu, ia akan melakukan mengikut hawa nafsunya, kerana bila ia berpegang dengan Al-Quran, maka ia akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya bila menghadirkan Allah Ta'ala dalam diri kita ni, dalam hati kita ni, itulah yang dinamakan ihsan. Ihsan di sini ni bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ihsan ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ihsan ini bila engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi bila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahawa Allah itu maha melihat. Artinya kita ni terasa kan berbuat maksiat ni, kan bercakap dengan Tuhan ni, kita ni berani kerana tani yakin Allah itu melihat setiap tindak tanduk kita ni. Sebab itu saya katakan membaca Al-Quran ni adalah penyelamat kita ni di dunia ini. Kita ni tindakan sewenang-wenangnya menzalimi orang. Kita ni tindakan sewenang-wenangnya mengata orang dan apa-apa yang dilarang oleh ataupun melimpasi sempadan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, kita ni sejahtera kita ni di dunia ini dengan hati kita ni itu sentiasa dalam qalbun salim. Okey, yang kedua, bagaimana Al-Quran ini dikatakan penyelamat. Yang penyelamat juga apabila kita ni mengamalkan Al-Quran bagi kesejahteraan kita ni di alam barzakh. Di alam barzakh. Maksudnya alam barzakh ini adalah alam di mana selepas seseorang itu meninggal dunia di alam kubur. Untuk kita ni sampai ke hari akhirat itu, setiap orang perlu
menjalani apa namanya ni, fasa yang kedua ni, iaitu alam barzah. Jadinya kata bila kita difikirkan untuk sampai kepada hari kiamat itu sebenarnya mengambil masa yang lama. Kalau kita difikir hidup di dunia itu lebih panjang daripada alam barzah. Sebenarnya panjang lagi untuk kita ni di alam barzah untuk sampai ke dunia ke apa namanya ni, akhirat. Sedangkan dunia tu pun apa janganya, walaupun orang masakan 60 tahun sudah kuat ni, 70 tahun sudah kuat ni, 80 tahun sudah kuat ni, panjang sudah umur kuat ni, banyak sudah pengalamanku. Sebenarnya indah dikatakan banyak pengalaman. Kalau ibadah kita ni dapat membantu, kalau cukup ibadah, alhamdulillah. Sebab tu bulan Ramadan ni berebut-rebutlah kita ni untuk meraih ganjarannya. Nah, bercakap pasal penyelamat di alam barzah ni, bagaimana yang dikatakan penyelamat? Dalam Al-Quran Allah sudah ada satu surah yang wajib, bukan wajib, selebih baik untuk kita ni amalkan setiap malam, iaitu surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Nah, daripada Abdullah ibn Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni surah Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darinya siksa kubur. Surah Tabarak ini hiya al-mani'ah min azabil qabri. Surah Tabarak ini adalah pencegah ataupun menegah pembacanya tu, yang mengamalkannya tu daripada ditimpakan azab kubur. Maka di sini ni memang jelaslah membaca Al-Quran itu adalah penyelamat kita ni di dunia dan juga di alam barzah. Barang siapa yang membaca setiap malam, melazimi setiap malam sebelumnya tidur itu, maka insya-Allah jika ditakdirkan entah ia meninggal dunia, maka Allah akan mengampunkan dosanya serta membuatkan perkuburannya tu, Allah alamat ini data, membuatkan perkuburannya tu menjadi sebahagian taman. Bila taman ini kita difaham bahawa taman ini adalah yang cantik, diberikan disinari nur ilahi, bukannya dalam keadaan kegelapan. Nah, Rasulullah juga ada mengajarkan kepada kita Linia bahawa banyak-banyakkanlah juga memohon doa, kerana doa ini pun merupakan zikrullah. Sebab itu saya katakan doa ini adalah umum, zikrullah ni adalah umum. Apa sahaja yang kita ni tujukan kepada Allah, itulah namanya zikrullah. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya inilah doa yang diajarkan oleh baginda kepada kita agar jangan ditinggalkan. Ada juga yang pendek juga, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bila tadi baca sebelum masa duduk tahiyat akhirat tu, masa duduk tahiyat akhirat tu, habis saja innaka hamidum majid tu, bacalah doa-doa ini sebelum kita ni membagi salam. Kemudian yang seterusnya ini penyelamat kita ni, Al-Quran penyelamat kita ni di alam barzah, dan bagaimana ia penyelamat kita ni semasa di hari akhirat. Di hari akhirat, penyelamat kita di hari akhirat ini apabila seseorang yang berdamping dengan Al-Quran semasa hidupnya,
Al-Quran itu pada hari akhirat akan datang kepadanya sebagai syafaat. Maka syafaat di sini ni ia yang dimaksudkan syafaat di sini ni sebagai penyelamat kita ni mendatangkan kebaikan ataupun menolak kemudaratan. Syafaat ini banyak, di antaranya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat puasa dan juga syafaat membaca Al-Quran. Nah, daripada Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat kelak, dan bacalah Az-Zahrawain, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, kerana kedua-dua surah tersebut akan datang pada hari kiamat. Seolah-olah kedua-duanya bagai sekelompok awan ataupun sinar matahari ataupun dua ekor burung yang mengembangkan sayapnya. Kedua-duanya artinya surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran ini akan membela pembacanya pada hari kiamat. Inilah yang dimaksudkan sebagai penyelamat kita ni di hari akhirat. Maka membaca Al-Quran ini janganlah hanya dipertingkatkan semasa di bulan Ramadan sahaja, tetapi disarankan untuk membaca pada setiap hari pada bulan-bulan yang seterusnya, kerana dengan membaca Al-Quran ini ia akan menjaga diri kita ni agar indah terpesong ataupun indah mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang kita tidak nampak, iaitu godaan syaitan ataupun hawa nafsu. Dan juga dengan membaca Al-Quran ini kita ni akan beroleh pahala. Kalau hanya sekadar bergantung kepada pahala amalan-amalan khusus, memang anda akan dapat mencukupi. Perlulah juga kita ni membaca Al-Quran ini sebagai pendidik kita ni. Dan juga membaca Al-Quran ini adalah perkara yang paling baik dan juga mengamalkan dan juga diajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita ni, kerana bila mengajarkan ini yang belajar ini pun ia akan mengajarkan kepada orang lain. Artinya pahala itu macam berantai-rantai bilanya berantai-rantai itu memanglah ia menjadi amalan kita ni, ilmu yang bermanfaat, kerana orang yang meninggal ini ada amalan kan dibawa kecuali 3 perkara sahaja, iaitu ilmu yang bermanfaat, apalagi ini doa anak yang soleh, dan juga amal jariahnya. Inilah yang akan dibawa semasa kita ni mati. Baik Ustazah, macam mana cara kita ni mendidik hati kita ni dengan zikrullah tu? Mendidik hati kita ni dengan zikrullah. Okey. Terima kasih Leni. Bila kita ni mendidik hati dengan zikrullah ni, banyak sebenarnya. Itu sebagaimana yang saya katakan. Kita ni fikir, aku hidup ni, mengapa aku hidup ni, sebagaimana yang telah pun dilalui oleh para rasul dan nabi-nabi terdahulu. Habis terang itu banyak berfikir melihat sekeliling ni. Siapa pencipta yang membuat semua ni? Bagaimana yang menciptakan di sini ni? Sebab itu dengan mengingati Allah itu, kita ni mengenali diri kita ni. Aku hidup ni untuk siapa? Apa tujuanku hidup ni? Dan apa yang ku dapat dengan melalui kehidupan yang ada ni. Kemudian dengan selepas itu kita ni mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ma'rifatullah. Dia mengenali Allah tu, kita ni ketahui asmaul husnanya, sifat-sifatnya yang maha agung, sifat-sifatnya yang mustahil. Bila kita ni mengetahui di sana tu, maka dengan sendirinya kita ni merasa gerun akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kegerunan kita ni tu, maka kita ni berusaha untuk mempertingkatkan amal ibadah kita ni, baik dengan mengingati Allah secara lisan ataupun mengingati Allah secara hati. Alhamdulillah. Itu dia tadi ada sedikit perkongsian daripada Ustazah Nur Hayati mengenai tajuk ceramah yang dibawakan pada hari ini, iaitu zikrullah Al-Quran sebagai penyelamat. Terima kasih Ustazah kerana sudi mengongsikannya pada hari ini ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.